الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis kita pada malam ni di bawah tajuk Bab istihbabi rak'ataini qabla salatil maghrib. Ini bab sunat ataupun elok dikerjakan 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana al-muadzinu idza azana qama nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalika yusalluna ar-rak'ataini qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adhani wal iqamati syai'un. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya adalah muazzin, juru azan, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengazankan, maka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas segera pergi ke tiang-tiang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dalam keadaan demikian bersembahyang 2 rakaat sebelum maghrib, dan mereka tidak ada walam yakun bainal azani wal iqamati syai'un, dan di antara azan dan iqamah itu tidak ada apa-apa tambahan. Jadi hadis ni menyebut kepada kita iaitu berkenaan dengan sunat semaya 2 rakaat qabliyah maghrib. Mana di antara rawatib, di antara semaya-semaya rawatib ni ada juga sebelum daripada maghrib, seperti mana ada selepas daripada maghrib. Baru ni kita bicara berkenaan dengan tidak ada selepas daripada asar, ba'diyah. Begitu juga tidak ada ba'diyah setelah daripada subuh. Adanya qabliyah subuh, qabliyah asar. Kemudian oleh kerana ada khilaf di kalangan sahabat lagi, dan juga di kalangan imam-imam ni berhubung dengan ba'diyah maghrib, maka dia ada satu bab khusus. Ada satu bab khusus, yakni bab eloknya semaya qabliyah maghrib. Jadi dari segi sejarahnya, dari segi sejarah khilaf, berlaku perbezaan pendapat di kalangan imam-imam, malah di kalangan sahabat lagi, iaitu berkenaan dengan semaya qabliyah maghrib ni ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan harus. Harus ni dengan arti nawak pun tak apa, tersiwak pun tak apa, mana tidak ada masalah. Jadi ada yang kata makruh, ada yang kata sunat, ada yang kata biasa. Jadi macam sunat mutlak, mana tidak dianjurkan lah, tidak dianjurkan. Tetapi berdasarkan kepada hadis ni dan juga hadis-hadis yang lain,
menunjukkan kepada kita bahawa ada. Ada. Dalam hadis yang lain ada disebutkan riwayat daripada Anas juga. Kata dia, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Fakana sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna walam yanhana. Kami sembahyang 2 rakaat setelah daripada terbenam matahari. Mana bel dululah. Mana bel tenggelam matahari itu azan maghrib. Kemudian kami semaya 2 rakaat. Nabi SAW melihat kami. Nabi tak suruh dan Nabi tidak tegur. Jadi hadis ni menjadi dalil kepada mazhab yang mengatakan bahawa tidak makruh dan tidak sunnah. Sebab Nabi tak suruh dan Nabi tidak larang. Jadi kalau tak larang, tak suruh, dia jadi biasa. Kalau ada larangan, itu kemungkinan haram dan juga kemungkinan makruh. Dan oleh kerana di sini kalau mengikut hadis ni, Nabi tak suruh kata dia, dan Nabi tidak larang. Jadi suruh tu boleh jadi, kalau kata suruh boleh jadi fardu, boleh jadi sunnah. Tapi sekarang ni tak larang dan tak suruh, maka mazhab Hambali mengatakan bahawa tidak sunat dan tidak makruh, maknanya harus. Mana tidak ada penekanan yang kuat lah. Dia kata sunat pun tidak. Itu mazhab Hambali yang mengatakan harus. Mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Malik mengatakan makruh. Makruh. Sebab apa? Sebab dikata dia dibimbangi menyebabkan lewat semaya fardu maghrib. Lewat maghrib tu, jadi mana kalau seorang tu pahmaya dah, ataupun Tok Bilal ni kena tunggu semacam acu nak komak kena tunggu, acu komak kena tunggu. Jadi boleh menyebabkan maghrib itu jadi lewat. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunnah. Sunnah. Jadi ada 3 mazhab di sini. Jadi tengok semua mazhab-mazhab ni, hak lebih kuat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunnah. Ada anjuran. Ada anjuran ni, banyak juga hadis yang menyebut. Jadi hadis yang tidak larang dan tidak suruh tu, dengan arti tidak larang maknanya tak boleh buat, dan tidak suruh tu kata tidaklah suruh dengan pasti. Jadi mengikut pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ia khilaf juga. Mazhab Syafi'i sendiri kalau mengikut Imam Nawawi, dia kata sunat qabliyah maghrib ni, ini adalah pendapat yang terpilih sahih daripada pendapat ashab kita, tutup guru kita. Maknanya bila dikata lagu tu ada lawan kepada pendapat ni. Maknanya mazhab Syafi'i sendiri ada perbezaan pendapat juga, tetapi Imam Nawawi tarjih, dia pilih sunnah. Sunnah ada. Jadi tak boleh nak lari lah kalau siapa-siapa nak sembahyang qabliyah maghrib. Cuma kita kena faham, qabliyah maghrib ni dia tidaklah dituntut seperti mana qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah subuh. Lepas tu kalau banding pula antara qabliyah asar dengan qabliyah zuhur, dia tak sama. Qabliyah asar ni dia ada kelebihan, tapi tidak terhitung daripada 12 hak amat ditekankan, hak muakkad. Maknanya semaya rawatib ni dia ada banyak peringkat. Hak paling ditekankan oleh Nabi subuh, qabliyah subuh. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur dan ba'diyah isya. Adapun qabliyah asar tidak ditekankan, tetapi ada pahala yang besar juga. Cuma qabliyah maghrib ni dia peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga.
Jadi mengikut mazhab Syafi'i sunat, tetapi tidaklah sampai sunat muakkadah. Jadi kalau kita tengok dalam satu hadis yang lain yang menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i bahawa molek semaya qabliyah maghrib ni, itu riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Daripada Nabi SAW, Nabi kata, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalithah liman sya'a. Jadi Nabi kata semayalah sebelum maghrib, semayalah sebelum maghrib, dua kali, semayalah sebelum maghrib, semayalah sebelum maghrib. Nabi pun kata bagi siapa hak nak lah, bagi siapa hak nak. Jadi bila Nabi letak hujung tu bagi siapa hak nak tu, itu yang menjadi dalil bahawa qabliyah maghrib ni dia tidak muakkad, tidak muakkad. Cuma kalau dari segi orang kita lah pada duk buat tu baik mayat. Dia ni sebuah lagu tu. Dia tak boleh buat lagu tu. Dia kena kira mayat lah. Tak sebuah. Bukan kata pada duk buat baik mayat. Tu memanglah. Tak ada kelebihan pun buat tu. Terutamanya hak benda yang tidak ada sangkut paut dengan agama. Jadi semaya. Sebab ada anjuran. Jadi kadang-kadang setengah tepat tu dia tak ada qabliyah maghrib, terus iqamah. Itu pun boleh juga kita nak buat. Tapi kadang-kadang rugilah ahli jemaah kita ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang tu dia galik dengan urusan dia nak mandi ke apa semua dah. Jadi kalau bel tu qamat, dia kira jemaah rumah. Dia kata demo orang sejid lah agak. Kita banyak kerja demo orang peceng tak apalah, boleh mari duduk masjid sebelum bel boleh ada dah, kita nak erat lembu lagi tak? Nak lakon ke anak ke apa semua. Jadi macam-macam. Jadi hadis kalau kita baca saat ni Abdullah bin Mughaffal tadi, Nabi suruh dua kali. Mana satu maknanya biar ada ruang untuk ahli jemaah qabliyah maghrib. Sepatutnya ada juga. Cuma Allah bin Mughaffal kata karahiyata ayyatakhidahan nasu sunnah, rawahul Bukhari. Jadi Nabi SAW kata hujung tadi liman sya'a, bagi siapa hak nak, sebab bimbang dianggap oleh setengah orang itu sebagai sesuatu yang mesti. Mana dia pula tegur dia, apa tak maya sebelum maghrib. Tak silah, maknanya benda ni terbuka. Dia boleh jadi juga oleh kerana oleh kerana ramai yang tak semaya. Tak boleh jadi Nabi pesan tadi, sallu qabla maghrib, semayalah, semayalah, semayalah. Jadi mana kemungkinan satu ketika tak ada semaya qabliyah maghrib, kemungkinan. Kemudian kerana tak berapa ramai semaya, Nabi pun katalah hadis ni, semayalah sebelum maghrib, semayalah sebelum maghrib. Jadi bila mana sahabat ni dah, walaupun Nabi kata liman sya'a, bagi siapa nak, jadi Nabi sahabat ni kalau hak tinggi iman dia tak macam kita. Bila Nabi kata bagi siapa nak tu, mana dia nak lah, sahabat nak. Kita ni kalau hak siapa nak, kalau hak siapa nak kat tasir lalu, tak, kalau tak hujung tu kalau siapa nak, mula-mula suruh hujung tu kalau siapa nak. Daripada 20 orang nak tu tinggal 3 orang je. Kita akan ada ke gotong royong ni, hak siapa ada kelapangan lah. Jadi bila kata ada gotong royong tu, semangat belaka nak mari. Malu kata imam, malu kata siap kalau tak mari. Tapi ujung tu tak imam kata hak mana tak ada kerja lah. Jadi bila tak mana tak ada kerja tu, dah ada kerja belaka 3 orang. Jadi lagu tu orang kita. Sahabat ni bila Nabi kata bagi siapa nak, maknanya dia nak lah. Dia nak. Sebab itulah hadis kita baca tadi, bila mana selesai azan, sahabat-sahabat Nabi ni cepat-cepat pergi dekat dia, semaya 2 rakaat.
Maknanya berebut-rebut nak semaya. Mereka tak tinggal semaya. Semaya qabliyah maghrib. Kemudian ada satu tambahan lagi dalam riwayat Anas juga. Ada riwayat yang berbeza sedikit. Bila mana mereka ni segera mendapatkan dia untuk semaya qabliyah maghrib ni, hatta inna rajula al-ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Jadi pakak pergi semaya di dekat tiar-tiar masjid ni dah qabliyah maghrib, sehingga orang asing orang baru mari masjid ni dia tengok bakali sudah dah ni semaya maghrib ni. Pesen-pesen pakak semaya ba'diyah belakang. Sebab ramai. Sebab ba'diyah ni memang sahabat-sahabat tak tinggal. Jadi situ kita boleh nampak ramai sahabat yang semaya qabliyah maghrib, sehingga orang yang tak biasa mari masjid Nabi ni, dia tengok ramai orang semaya tu, dia menyangka hak semaya sekarang tu adalah semaya ba'diyah, padahal baru qabliyah. Kemudian bila kita baca dalam hadis tadi, pakak pergi kat tiar semaya. Jadi apa maksud pergi kat tiar ni? Maknanya di tiar tu dikira sebagai suturah lah, maknanya penghadap. Kalau siapa nak litah, dia tak boleh litah. Kalau maya tengah-tengah bala ni, tengah-tengah muka pintu ke, dah pintu tu orang nak masuk, jadi orang nak tubik nak masuk payah. Jadi semaya kita ni, semaya sunat ni, maknanya di tempat yang dekat dengan dinding ke, dekat dengan tiar ke, orang panggil suturah, penghadap. Mana semaya kita tu tidaklah terganggu dengan sebab orang lalu di hadapan kita. Begitu juga orang lain tidak menyebabkan dia melintah orang yang tengah semaya. Kemudian bila Nabi SAW kata bagi siapa hak nak, tadi maknanya sahabat faham patut dikejarlah perbuatan amalan semaya qabliyah maghrib ni. Satu lagi boleh jadi juga hak Nabi kata liman sya'a ini dengan erti tidak sepatutnya dijadikan kelaziman. Mesti semua tidaklah, maknanya bagi seseorang tu tidak perlu dia istiqamah siapa tak tinggal, mana dia boleh tinggal tak tinggal. Jadi kalau kata qabliyah zuhur, kalau boleh jangan tinggal. Qabliyah subuh kalau boleh jangan tinggal. Tapi qabliyah maghrib ni nak buat pun tak apa, tak siwak pun tak apa. Maknanya tidak perlu dia tidak disunatkan dia berterusan buat, supaya tidak dianggap rawatib yang utama. Cuma bagi orang yang nak semaya sunat qabliyah maghrib ni, dia kena mengambil kira banyak perkara lah. Orang kata nak meraihkan khilaf, nak melera khilaf. Jadi ulama mazhab Hanafi dan juga Maliki kata makruh, disebabkan boleh menyebabkan lewat semaya fardu maghrib. Maka kita boleh faham di sini, bagi orang nak semaya qabliyah maghrib ni, dia kena semaya dalam tempoh yang sekejap, sebentar. 2 rakaat yang ringkas. Maknanya tidaklah kata baca panjang-panjang, rokok lama-lama, sujud lama-lama, mana sekadar yang ringkas, supaya tidaklah menyebabkan lewat waktu maghrib. Dan hendaklah dia berpada dengan 2 rakaat saja, dengan gomo 4. Sekadar 2 je. Kemudian kita pergi pada hadis satu lagi, iaitu babun baina kulli adhanaini salatun. Ini bab di antara setiap 2 azan itu ada semaya.
Hadis Abdullah bin Mughaffal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun thumma qala fi thalithah liman syaa. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap dua azan itu ada semaya. Di antara setiap dua azan itu ada semaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kali yang ketiga, bagi siapa yang tak. Jadi dalam hadis ini menyebut di antara dua azan itu ada semaya. Jadi adakah dua azan ini dengan makna dua waktu? Yang ni bai zuhur dengan bai asar. Bai asar dengan bai maghrib, antara bai maghrib dengan bai isya tu ada semaya. Jadi tidak maksud lagu tu. Di antara dua azan ni dengan arti di antara azan dan iqamah. Itu maksud dia. Di antara dua azan ni dipanggil ada semaya, yakni antara azan dan iqamah. Jadi azan yang kedua tu iqamah tu dipanggil azan yang kedua juga. Jangan salah faham. Dalam hadis ni di antara dua azan tu, kalau dia terjemah di antara dua azan tu, azan yang kedua dengan mana iqamah. Sebab apa? Sebab kalau kata di antara dua azan tu memang dah azan zuhur kemudian azan asar, jadi mestilah ada semaya fardu. Tu tak kecek dah. Maksud hadis ni nak menyatakan bahawa bila azan dah, maka ada semaya fardu. Jadi nak semaya fardu ada iqamah. Jadi iqamah ni, lepas iqamah baru ada semaya fardu. Maknanya jangan gaduh iqamah, jangan gaduh bila bai terus iqamah. Mana biar ada semaya. Jadi kita boleh faham di sini di antara dua azan, yakni di antara azan dengan iqamah, sebelum daripada fardu hak nak semaya tadi, waktu tadi kena ada semaya qabliyah. Qabliyah. Jadi sebab apa dikatakan di antara dua azan? Sedangkan hak adanya azan dan iqamah. Ini dalam bahasa Arab dipanggil taghlib. Biasa dah dalam bahasa Arab ni dipanggil taghlib. Maknanya pakar borong gitu. Dia style orang Arab ni dia ada qamarain. Qamarain ni 2 bulan. Gak sah ya bulannya. Qamarain itu maksud dia bulan dan matahari. Kalau kata umarain, 2 Umar, maknanya Abu Bakar dan Umar. Apa kata umarain? Dia kira pakar kuku gitu. Pasal orang Arab. Al-aswadan, 2 benda hitam. 2 benda hitam ni apa? Orang Arab memaksudkan dengan buah tamar dengan air kosong. Aswadan. Itu pasal cara penggunaan orang Arab dalam bahasa dia. Jadi hukum yang boleh kita ambil di sini, di antara azan dan iqamah tu kena ada semaya. Mana kena ada ruang waktu untuk semaya qabliyah. Jadi bila begini kita boleh nampak bagi semua 5 waktu tu dia ada qabliyah. Sebelum fardu subuh, sebelum fardu zuhur, sebelum fardu asar, sebelum fardu maghrib, sebelum fardu isyak, dia ada qabliyah tadi. Cuma penekanan itulah berbeza-beza. Jadi hak Nabi kata liman syaa itu biasanya merujuk kepada hak maghrib, hak isyak. Adapun hak subuh, hak qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, diberi penekanan. Ada galakan khusus, disebutkan pahala yang khusus. Kemudian untuk qabliyah isyak ni, sebab apa tidak ditekankan sangat? Sebab boleh jadi isyak ni seperti mana yang kita maklum, hak moleknya melewatkan isyak. Kita bicara dah panjang dulu dah. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Atau kama qala.
Kalaulah tidak menyusahkan umat aku, tentu aku akan melewatkan semaya Isya ni sampai separuh malam. Supaya apa? Supaya orang ni boleh sesar belakang kerjaan dia. Sudah semaya Isya tu pakai tidur lalu. Tidak kata lepas semaya Isya ni buat. Cuk wak dah. Lepas tak boleh nak karang. Tahu-tahu pukul 12:30 pukul 2 duk buat. Duk apa? Naik haji. Jadi bila lagu tu dia akan menyebabkan lewat balik ke rumah, lewat anak-anak sudah tidur dah. Lewat semaya subuh, terlepas semaya tahajud, boleh jadi terlepas fardu subuh. Jadi sebab itulah hak moleknya semaya Isya lepas tu tidur. Hak molek lah. Oleh kerana orang kita ni Nabi ada, kalau tidak menyusahkan umat, maknanya kita ada pilihan untuk semaya Isya awal. Cuma pada tu pandai-pandai lah. Nak balik tidur lalu ke dah. Cuma hak Nabi sebut tu sebab supaya tidak galip buat. Sebab orang kita ni bila sesat dah semaya Isya kan, nak buat pun sedap. Patut khabar lah. Jadi di sini di antara dua azan itu, yakni di antara fardu, di antara iqamah, antara azan dan iqamah itu ada semaya sunat. Dan hadis ni juga yang menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan bahawa memang ada qabliyah maghrib. Jadi pihak ulama yang kata tak ada qabliyah maghrib itu, dia tak pakailah hadis ni. Ataupun ulama yang kata ada sunat qabliyah maghrib, dia berdalilkan pada hadis ni. Hadis ni secara umum di antara setiap dua azan itu ada semaya. Maknanya di antara antara bel maghrib dengan iqamat maghrib tetap ada qabliyah maghrib. Jadi adanya ada semaya bagi sebelum daripada iqamat ni, ini memberikan satu persediaan kepada kita untuk buat fardu tersebut dengan sempurna. Maknanya kalau kita mari awal ke masjid dah, kita sempat jawab azan, dan sebelum iqamat tu kita sempat semaya qabliyah. Jadi tidaklah kata kita sibuk dengan urusan dunia ni, gerah-gerah mari masjid terus maya fardu lalu dia akan kagar ingat habis urusan sebelum dia mari tu. Tetapi bila dia jawab azan dah, tunggu so nak jawab azan dah, dia bersedia untuk ingat pada Allah SWT, dan dia start masuk dalam semaya sunat dahulu dah. Jadi banyak menapis, banyak menapis filter tu, penapis air kita lah. Jadi adanya hak Nabi suruh kita jawab azan, adanya qabliyah ke apa semua ni, ini ibarat filter, supaya kita masuk dalam semaya fardu tu, segala ingatan kepada dunia tu dia jadi kurang, tak ada. Jadi itulah orang panggil hikmah Nabi suruh ni, supaya kita bersedia untuk lebih khusyuk dalam semaya fardu. Sebab itulah dikatakan oleh ulama ni qabliyah, semaya qabliyah ataupun semaya rawatib ni dia takmil, penyempurna kepada ibadat hak fardu. Kalau kurang hak fardu, maka hak sunat ni akan menampung. Itu cerita di akhirat. Cerita di akhirat, maknanya kekurangan akan ditampung oleh hak sunat. Tetapi cerita atas hak dunia ni, sebab apa ada qabliyah, ada ba'diyah ni, sebab apa ada qabliyah, maknanya penapis. Ia dapat sesuatu yang dapat membolehkan kita ni ingat dengan sepenuh hati, khusyuk kepada Allah SWT dalam semaya fardu. Jadi kita dapat tenang dah dalam semaya sunat qabliyah tadi. Kemudian bab berikut ni berkenaan dengan babu salatil khauf, semaya ketakutan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bi ihda at-ta'ifataini wa at-ta'ifatul ukhra
muwajahatul aduwi thumma insarafu faqamu fi maqami ashabihim faja'a ulaika fasalla bihim rak'ah thumma sallama alaihim thumma qama haula'i faqadaw rak'atahum wa qama haula'i faqadaw rak'atahum. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dengan salah satu dua kumpulan. Satu kumpulan yang lain berhadapan dengan musuh. Kemudian mereka beredar. Maka berdiri pada tempat sahabat-sahabat mereka itu. Lalu mereka beredar dan mereka berdiri, yakni mengambil alih tempat sahabat-sahabat mereka, yakni kumpulan yang pertama, kumpulan satu lagi. Faja'a ulaika, kemudian marilah kumpulan itu marilah kumpulan itu, maknanya kumpulan hak tengah berkawal tadi, fasalla bihim rak'ah, kemudian Nabi SAW bersembahyang bersama mereka satu rakaat. Summa sallama alaihim, kemudian Nabi memberi salam kepada mereka. Yang ini dalam keadaan mereka itu perlu tak sudah lagi. Dalam keadaan mereka itu tak sudah lagi. Summa qama haula'i, kemudian mereka itu, yang ini jemaah yang kedua tu, faqadaw, mereka tu bangun dan mereka menunaikan satu rakaat mereka lagi, dan satu kumpulan lagi bangun dan mereka menunaikan rakaat mereka masing-masing. Itu terjemah secara ringkas lah, tanpa huraya lagi. Jadi berkenaan dengan semaya khauf ni, iaitu semaya pada ketika ketakutan. Semaya pada ketika ketakutan. Ketakutan ni ketakutan iaitu dalam medan peperangan lah. Bukan ketika perang ni. Kaifiat sebut ni bukan ketika perang. Dengan berdiri dengan senjata, tidak, cuma ada tangan. Tidak tengah nembak. Tidak tengah tetok melibah tikar, tidak. Jadi semaya khauf ni, maksud semaya khauf ni makna semaya ketika ketakutan dalam medan peperangan. Itu maksud dia. Bukan kata ada satu kaifiat yang tersendiri, tidak. Semaya yang sama juga, cuma pada waktu berperang. Ada ketikanya musuh tu di hadapan kita, ada ketikanya maknanya ada ketikanya musuh tu di hadapan kiblat, duduk depan kiblat. Kiblat kau ni musuh depan, jadi kita boleh semaya ngadak dalam tu lah. Ataupun kemah musuh tu di belakang kiblat. Jadi kita nak semaya macam mana? Jadi dia ada kaifiat dia. Ada kita nampak dalam hadis ni, iaitu semaya khauf ni, dia dua rakaat. Dua rakaat. Jadi pesing dua rakaat ni pesing semaya qasar lah. Semaya qasar. Jadi maksudkan dengan semaya khauf ni, iaitu ini hak peringkat hak dalam hadis ni menyebut ketika mana tak berlaku peperangan. Cuma musuh tu duduk dalam kemah dia, kita duduk dalam kemah kita. Jadi walaupun kita kata masa tu tak perang, tapi tengah bersedia. Maknanya kita tak percaya, takut-takut kita semaya dia mari serang kita. Kita kena berhati-hati. Dari segi perang ni tak. Kalau zaman dahulu dia ada lah. Dia kena mula-mula ni sama-sama dulu. Dah sama-sama dulu. 3 orang dulu. Berubah dulu 3 orang. Jadi lepas selesai ni barulah diterapkan. Jadi masa masing-masing berada di kamp masing-masing tu, jadi kita orang beriman dituntut supaya semaya juga. Mana tak boleh tinggal. Ada semaya ni, semaya berjemaah lah. Semaya berjemaah. Kalau peperangan berlaku dalam keadaan yang sengit, dah waktu nak habis, semaya juga dalam keadaan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan ketakutan, peperangan sangat sengit, dan kamu bimbang waktu terlepas, semaya juga dalam keadaan pedai duduk tangan. Tengah semaya tu pedai duduk tangan. Masing-masing.
Dia pada ketika tu tak berjemaah dah lah. Jadi untuk semaya khauf ni dia ada kaifiat dia. Dan kita pun mungkin tak ada bincang panjang juga, sebab dia kena oyak berjuru sikit. Jadi kalau mengikut secara kasar dulu malam ni, iaitu ketua ni, maknanya Nabi SAW ni diperintahkan buat dua jemaah. Buat dua jemaah. Dua jemaah maknanya satu jemaah yang berkawal, satu jemaah semaya. Jadi Nabi SAW semaya dua rakaat. Rakaat yang pertama dengan satu jemaah duduk belakang dia, satu jemaah lagi berkawal. Bila Nabi SAW menyelesaikan satu rakaat, bangun rakaat yang kedua, jemaah yang pertama ni dia akan ambil alih tempat jemaah ia tengah berkawal. Hak berkawal ni mari duduk belakang Nabi, supaya bersama dengan Nabi. Kalau mengikut hadis ni lah. Kemudian jadi rakaat pertama Nabi dengan satu kumpulan, rakaat kedua Nabi dengan kumpulan hak berkawal. Jadi Nabi sudah dah dua rakaat tu, Nabi beri salam kepada jemaah yang kedua. Jemaah kedua tu bangunlah, sudah masing-masing mengikut hukum orang masbuk, masing-masing sudah. Dalam riwayat lain menyebut Nabi tunggu, tak beri salam lagi. Maknanya rakaat kedua Nabi tu, Nabi tahiyat tu, Nabi duduk dia, tak beri salam. Sahabat hak di belakang ni dia bangun, masing-masing tambah dua rakaat dan satu rakaat lagi. Dia dah muni duduk, barulah Nabi SAW beri salam kepada mereka serentak sekali. Itu ada kaifiat dalam riwayat-riwayat. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini merujuk kepada peperangan belum berlaku. Peperangan belum berlaku. Kalau peperangan sudah berlaku, cerita lain. Cerita lain. Maknanya pada waktu tu kena ambil bedil kat pakai maya masing-masing. Ambil pedang maya masing-masing. Kalau ni dalam hadis ni semaya belum bermula lagi. Peperangan belum bermula. Tidak kata Islam ni tekan sangat pas semaya. Apa nak mati pun maya juga. Tengok keadaan dulu. Kalau peperangan belum bermula, semaya berjemaah. Kalau sudah berlaku peperangan tengah semaya perang, tak. Siapa ada panah, jadi kena menyelamatkan diri lah. Semaya dalam keadaan perang. Tak boleh kata aku tu bik maya, tak, maya juga. Maya dengan isyarat, dengan niat sekadar dia mampu. Jadi huraian hadis ni kita tangguh pada minggu hadapan lah. Setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.